ترضى به عنا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Para hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi ini kita diberi lagi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam perbincangan kita mengenai bagaimana suasana berada dalam kubur dan juga ziarah ke kubur ini sendiri. Ziarah ke kubur ini maksudnya kita ziarah ke kawasan perkampungan akhirat ataupun kita ziarah ke kawasan orang-orang yang sudah berada dalam satu suasana akhirat. Kaki mereka sudah berada, dua-dua belah berada pada suasana akhirat. Berbeza dengan kita. Kita ni kadang-kadang kita boleh berada dalam suasana akhirat dan kadang-kadang kita akan berada dalam suasana dunia. Suasana akhirat misalnya kita datang berada dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ni merupakan di antara taman-taman syurga. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Apabila kita datang saja ke majlis ilmu, kita duduk di majlis ilmu, itu tandanya kita sudah berada di perkampungan akhirat ataupun suasana akhirat. Ataupun kita berada di yang disebut dengan bersama dengan orang-orang alim, maka kita berada dalam satu suasana akhirat. Ataupun yang kita namakan dengan majlis mengingati Allah. Sebut saja majlis mengingati Allah, maka itu tanda kita berada dalam satu suasana akhirat. Ataupun kita membaca Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita boleh keluar daripada satu suasana akhirat kepada suasana dunia. Kita pergi tempat-tempat pergi pasar raya, kita pergi berada dalam tempat-tempat yang melekakan. Kadang-kadang kita dah tak teringat suasana akhirat. Tapi orang yang berada dalam kubur, dia tak ada dah masa untuk sebagaimana di dunia. Masa rehat dia kecuali bagi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang berbicara tentang mengenai bagaimana suasana keadaan ataupun kita menziarahi mereka, orang yang berada dalam kubur ini. Orang yang berada dalam kubur ni, kita berada ke atas, tapi mereka berada kat bawah. Tatkala mana kita masuk saja dalam kawasan-kawasan kubur ini, kita disunatkan untuk kitanya bagi salam. Walaupun orang yang dalam kubur ni kita tak dengar jawab mereka ini, tapi pada masa yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tiap kali mana kamu bagi salam saja pada orang dalam kubur, maka semua dalam kubur orang yang beriman pada Allah akan menjawab salam-salam orang yang memberi salam ini sendiri. Ini kita belajar pada pengajian yang sudah. Dan kita disunatkan sangat untuk kita ziarah ke kubur. Kenapa diminta supaya kita ziarah kubur? Supaya kita sentiasa ingat pada akhirat Allah. Yang kedua, nak suruh hati kita menjadi lembut. Hati kita ni biasanya keras dengan urusan dunia, keras dengan hiburan, keras dengan dengan banyak benda yang menyebabkan kerasnya hati. Nak suruh lembutkan hati sikit, ingatkan akhirat, maka diajar supaya kita ziarah kubur. Ziarah kubur ni jangan tunggu musim-musim perayaan saja. Bahkan pada waktu-waktu hari-hari Jumaat digalakkan. Dan masa yang digalakkan kalau kita baca dalam hadis Rasulullah SAW ialah bermula daripada malam pada Jumaat. Maghrib semalam itu digalakkan kita ziarah. Kemudian masa yang baik lagi ialah lepas pada sembahyang Isyak pada malam Jumaat. Masa ni masa yang baiklah. Cuma tempat kita berhantu sikit. Nak pergi tempat yang namakan lepas pada Isyak tu biasanya berhantu sakan lah kitanya. Ni kerana ditohmah, dimomokkan dalam pemikiran kita kubur ni berhantu. Yang menyebabkan akhirnya kita pun jadi gerun, kita pun meremang bulu roma kerana benda-benda yang sedemikian rupa yang mengajar demikian. Dan kita pun ikut dan terikut-ikut. Padahal yang mengajar pada kita ni orang yang tak beriman, orang yang dia tak tahu bagaimana suasana keadaan kubur dalam gambaran pada mereka ni. Lalu mereka gambarkan seolah-olah kubur ni berhantu, padahal mereka tu hantu besarnya, senang cerita ni. Yang ni lah yang menyebabkan akhirnya kitanya terbawa-bawa dalam hidup kita, yang kitanya tidak memahami konsep bagaimana kita diajar supaya ziarah kubur ini sendiri. Itu. Yang kedua, para hadirin sekalian, kita bincang mengenai bagaimana keadaan orang yang kita ziarah kubur, orang yang mati syahid, yang dalam perbincangan kita pada minggu yang sudahnya.
Ada juga orang yang mengatakan ada perbezaan pendapat mengenai kehidupan para syuhada. Apakah kehidupan mereka itu hanya pada roh saja ataupun juga pada jasad dia? Yang ni perbezaan pendapat. Ada yang mengatakan bahawa yang hidupnya orang-orang mati syahid ni dalam kubur ni, orang yang mati syahid dalam kubur, kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut bal ahyaun, bahkan mereka hidup. Hidup ni bagaimana? Hidup ni dengan jasad ke ataupun dengan hidup ada roh saja? Berbeza-beza pandangan. Ada yang kata roh saja yang hidup. Manakala jasad dia mati tak bergerak. Tapi ada yang berpandangan bahawa hidup dua-dua. Hidup dua-dua, jasad pun hidup, roh pun hidup. Yang ni yang disebut oleh kebanyakan para alim ulama-nya, disebut dua-dua hidup. Dasar pada banyak kes di mana apabila digali balik mayat orang yang sudah meninggal dunia mati syahid ini, dapati jasad mereka hidup bagaimana yang tercangkul sehingga kan kena pada kaki. Kemudian apabila kena pada kaki itu, kemudian keluar darah meleleh saja darah yang keluar. Maknanya gambaran ni orang yang hidup dalam kubur. Ini disebut gambaran demikian. Tanpa ada ujian dan cubaan bagi mereka. Orang yang dalam kubur, orang yang mati syahid ni, tak ada pun pertanyaan, tak ada. Soal kubur tak ada. Tak ada datangnya malaikat nak tanya soalan ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka ni, tak ada soalan demikian. Maksudnya orang yang mati syahid ni, dia mati tu dia tahu terus. Yang disebut oleh para malaikat, ni malam yang pertama kamu, ni malam yang kedua kamu, ni malam yang tiga kamu. Orang mati syahid ni, dia tak ada langsung pertanyaan azab kubur, ujian kubur, tak ada pada diri dia. Ini kelebihan orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu kita diajar supaya sentiasa doa, niat dalam hati kita biar Allah matikan kita mati syahid. Niat biar ada mati syahid. Niat pada diri seorang ni, jangan tak ada niat mati syahid. Kalau kita ada niat untuk mati syahid di jalan Allah, kita ada niat untuk mati syahid di jalan Allah, kita mati biasa, kita dapat dah pahala mati syahid. Kita ada niat tu mendatangkan pahala pada seorang. Dan diajar, bahkan anda sebut banyak kali pada peranan sekian, kita ni, agama Islam ni agama yang mengajar jutawan niat, dia panggil jutawan niat. Kita ni diajar supaya banyakkan niat. Niat ni dengan tujuan apa dia? Dapat pahala. Macam para hadirin sekalian datang belajar hari ni. Datang belajar ni jangan satu niat, jangan satu niat untuk nak belajar je. Bahkan kita niat, ya Allah aku datang ni nak menyambung silaturahim. Aku datang ni nak mendengar kuliah. Aku datang ni nak berjumpa kawan yang dah lama tak berjumpa. Ya Allah aku datang ni banyak benda. Datang ni nak beli kek misal contohnya. Datang ni banyak benda yang kita niat dengan tujuan kita niat ni pahala pada diri kita. Tu beza dipanggil. Islam dipanggil agama yang jutawan niat. Niat kita ni mendatangkan pahala. Niat tu mendatangkan pahala. Ini yang disebut dalam kitab Islahul Qulub yang dikarang oleh Syekh Amr Khalid, seorang ulama yang terkenal di negeri Mesir. Dia tulis dalam kitab dia kata, kita diajar supaya perbanyakkan niat. Diajar supaya perbanyakkan niat dengan tujuan apa dia? Tujuan apabila kita tak dapat satu niat ni, kita dapat niat ni. Kita dapat pahala ni, kita dapat pahala yang ni. Maknanya perbanyakkan niat pada kita. Salah satu niat dalam hidup kita ni ialah niat mati syahid. Niat mati syahid ni kena ada di kalangan kita ni niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau ada orang yang niat mati syahid, walaupun dia mati di atas katil sekalipun, dia dah dapat pahala mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza dipanggil. Tapi niat tu niat dengan penuh keikhlasan lah. Jangan pula niat kalau kena perang sungguh tak pergi ni, dia sebut. Maknanya yang ni tak ikhlas. Dia cuma letakkan saja niat. Niat kita sebut, ya Allah, kalaulah aku diberi peluang untuk mati syahid, aku nak mati syahid, ya Allah. Bagilah peluang pada aku ni, ya Allah, untuk aku gugur syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gambaran demikian. Ini kelebihan orang mati syahid di jalan Allah, sehingga kan mereka tidak ada cubaan bagi mereka. Mengenai hal ini ada dua pendapat. Sementara dalam Al-I'tiqad, Al-Baihaqi mengatakan para nabi itu telah meninggal dunia. Arwah mereka dikembalikan lagi kepada mereka sehingga mereka hidup di sisi Allah. Mereka seperti hal para syuhada juga. Nabi kalau dia meninggal dunia, walaupun dia sudah wafat, tapi dia bagaikan orang mati syahid juga. Nabi ini sendiri. Bahkan dia tahu, dia kenal
Dia tahu keadaan dan sebagainya. Sebagaimana yang kita belajar pada pengajian yang sudah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, waktu mana meninggal dunia dua orang baru, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Waktu mana dia masuk kawasan kubur tu, dia buka kain tudung dia. Dia sangkut kain tudung dia. Dia sangkut kain tudung dia. Lepas tu, lepas pada meninggal dunia je Abu Bakar, dia masuk tu, dia tak buka dah kain tudung dia. Tak buka kain tudung dia. Lalu orang tanya pada dia, kenapa ya Aisyah, kamu sebelum daripada ni, kamu masuk kawasan ni, kamu buka kain tudung. Kemudian kamu sangkut je ke kawasan tersebut. Tapi apabila meninggal dunia je Umar, tiba-tiba kamu menutup aurat kamu. Dia kata, Aisyah radhiyallahu anha jawab, dia kata, depan itu suami aku. Depan itu suami aku sebelum daripada ini. Kemudian yang kedua ni ayah aku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi apabila wafatnya Sayyidina Umar tidak ada hubungan darah aku kecuali dia seagama dengan aku. Katanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, lalu aku menutup aurat, bimbang-bimbang dia tahu yang aku ni terbuka aurat. Itu katanya Aisyah radhiyallahu anha. Nak sebutnya apa dia? Orang yang dalam kubur ni hidup. Orang dalam kubur ni dia tahu. Siapa yang datang dia tahu. Satu, kita tak perlu berbicara dan kita sebut sebagaimana anda sebut sebelum daripada ni. Tak payahlah sebut ni arwah ayah ni bakal tunang datang ni, misal contohnya. Kita sebut pada dia, ni orang ni cucu, tak payah bagi tahu. Kerana apa dia? Kerana dia tahu. Dia tahu kalau dia seorang mukmin, kalau dia seorang yang baik, dia seorang yang saleh, dia tahu keadaan yang berlaku. Semua yang berlaku ni semua dalam pengetahuan mereka kalau sekiranya mereka ni seorang yang saleh. Demikianlah orang yang mati syahid ini sendiri dan juga para nabi. Suatu para nabi alaihi salatu wassalam, apabila kita sampai saja di makam mereka, mulut kita sebut assalamualaikum ya Rasulillah. Kita sebut seolah-olah Rasulullah tu ada, dan seolah-olah Rasulullah tu duduk dan Rasulullah mendengar apa yang kita bagi salam ini. Dan setiap kali mana kita bagi salam, semua dijawab salam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengenai masalah kunjungan dan pertemuan orang-orang yang sudah meninggal ini, orang yang sudah meninggal macam mana pula? Dia ziarah tak antara satu sama lain. Lalu Ibnul Qayyim mengatakan sebagaimana berikut. Ibnul Qayyim disebut arwah itu terdapat dua keadaan, dua macam. Yang mendapat nikmat dan yang mendapat seksa. Yang mendapat nikmat dan juga yang mendapat seksa ini sendiri. Kalaulah arwah yang mendapat seksa, dia tidak melakukan kunjungan dan pertemuan. Dua keadaan ini je berlaku. Kalau kita meninggal dunia, dua ni keadaan berlaku. Tak ada masa rehat, tak ada. Tak ada pada diri kita kata waktu mana malaikat datang je, malaikat saya penat lah, baru mati je misal contoh. Saya tak nak lah kamu tanya lagi soalan pada saya. Nanti dulu 2-3 hari nanti kamu tanyalah. Tak boleh demikian. Masuk saja dalam kubur, sama ada kita diberi nikmat ataupun diazab. Na'udzubillah min dzalik. Kena azab ini, waktu mana kena azab, adakah kita ada peluang lagi untuk nak mengunjungi? Maka tak ada dah, kata Ibnul Qayyim. Kalau na'udzubillah min dzalik, minta jauh bala daripada Allah, kena azab. Bila kena azab saja, maka terus azab ni sampailah selesai masalah dosa dia. Sampai selesai ni bila? Wallahu alam lah. Allah sajalah yang tahu. Bayangkan orang yang tak menutup aurat. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW sebut, sorak rambut yang didedah 1000 tahun dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sorak rambut kena satu kepala berapa ribu tahun. Kalau yang mendedahkan aurat, sembahyang yang tinggal solat, bayang satu rakaat yang ditinggal solat, 60,000 tahun dia dalam neraka Allah. Satu rakaat baru 60,000 tahun dalam neraka Allah, yang tak ada dah penghujung, masa yang tak berpenghujung lagi Allah jadikan pada diri dia. Masa ni kena azab sehingga bila? Sehingga diteringan, ringan dengan apa dia? Ringan dengan amalan dia di atas dunia dahulu, dapat anak yang saleh yang doa, ya Allah ampunkanlah dosa ayahku, dosa ibu aku ya Allah. Maka Allah kurangkan. Kalau dia ada zuriat, kalau dia tidak ada zuriat, dia harap dengan amalan-amalan saleh yang dia buat atas dunia dahulu, yang masih hidup. Kalau tak ada tu, dia terus berterusan pada diri dia. Diazab maknanya tidak ada menziarahi, mengunjungi di antara satu sama lain. Orang yang dapat azab tidak dapat melakukan kunjungan dan pertemuan. Dia tak boleh tanya khabar. Tak ada peluang dia nak tanya khabar macam mana keadaan pada diri dia, kerana dia sedang diazab, katanya Ibnul Qayyim. Sementara arwah yang mendapat nikmat sama sekali tidak terikat.
Kalaulah mudah-mudahan kita lah doa pada Allah, minta supaya Allah jadikan kita ni apabila kita menghadap depan Allah, masuk je dalam kubur, lalu malaikat-malaikat menyambut kita. Malaikat-malaikat sebut ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang kamu. Kita pun duduk, waktu mana dibaringkan saja, tanah berbicara dengan kita. Tanah sebut ahlan, tanah sebut, kita pun dengar suara tanah sebut selamat datang, tanah sebut. Dan anda sebut dalam pengajian sebelum daripada ni, suara yang pertama dasar pada hadis Rasulullah SAW yang kita akan dengar dalam kubur ialah tanah dulu. Sebelum malaikat datang tu, tanah dahulu. Tanah yang letak di pipi kita, tanah orang yang letak di pipi kita, yang jadikan bantal untuk kita. Kemudian tanah yang mengiring kita kat tepi ni, tanah yang depan kita ni, dia akan sebut apa dia? Selamat datang kamu, selamat datang. Kamu akan tengok bagaimana aku akan buat pada kamu sebentar lagi, katanya tanah. Kamu boleh tengok bagaimana keadaan yang aku akan lakukan pada kamu. Kita ni, kita dah tahu dah. Dah gelap dah, orang dah tutup dah kubur kita. Orang dah tutup dah kubur kita ni. Kita tahu keadaan. Sekejap lagi kita akan memulakan perjalanan yang baru dalam hidup kita, yang kita kena lalui perjalanan yang lebih jauh dan lebih jauh lagi. Kalau kita orang mukmin, katanya tanah, lama dah kami sentiasa menyebut nama kamu. Kami sentiasa bagi tahu tentang kami sentiasa berbicara tentang kamu. Hari ini datang jugalah kamu ke tempat kami, dan kamu akan boleh lihat bagaimana kami akan menyediakan tempat ini untuk diri kamu pula. Perhatikan, mudah-mudahan kita ni diberi nikmatlah di sisi Allah bila kita berada dalam kubur nanti. Kemudian mereka sentiasa mengadakan kunjungan. Mereka sentiasa mengadakan kunjungan dan pertemuan antara sesama mereka. Roh-roh ni akan bergerak jalan. Tengok, jumpa dengan orang yang diberi nikmat, tanya khabar. Apa khabar kita? Menunggu saat nak kiamat ini. Di antara satu sama lain sentiasa ziarah. Ziarah menziarahi, tanya khabar. Yang mereka tak risau dan tak rasa bimbang langsung. Kerana mereka dah confirm dah, ni ahli syurga dah, kita ahli syurga. Puas hati dah amalan yang kita buat, yang kita penat di atas dunia dahulu, yang kita letih di atas dunia dahulu, yang kita tahan caci maki orang atas dunia dahulu, yang kita kena uji dengan berbagai-bagai ujian di atas dunia dahulu. Mati je kita, tiba-tiba dapat nikmat ini. Dapat nikmat ini, kemuncak dipanggil rasa. Tak adalah dalam nikmat yang paling nikmat dalam hidup tatkala mana kita menghadap depan Allah, kemudian kita dijamin untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saling mengingatkan apa yang mereka lakukan di dunia. Masing-masing saling berkunjung ni. Sama-sama kita ni saling berkunjung ni. Kalau kita di kalangan ahli syurga, masing-masing akan sebut, dia kata, kan kita biasa nampak kan dekat Masjid Al-Falah kan, dia tanya. Kan biasa kan pagi Jumaat dahulu kita biasa datang. Yalah. Dia akan sebut ni, Ustaz Ahmad Dasuki hidup lagi ke, dia tanya. Masing-masing tanya, masing-masing di antara satu lain. Hidup lagi kot, kalau dia sampai lewat sikit lah. Masing-masing akan sebut di antara satu sama lain. Masing-masing akan berbicara di antara satu sama lain ini sendiri. Berbicara dalam keadaan yang masing-masing sebut pengalaman yang mereka lalui di atas dunia, dalam keadaan berhiburnya mereka dengan cara demikian. Ialah masing-masing akan sebut macam kita lah. Perhatikan, na'udzubillah min zalik, tengok orang yang dalam penjara, masing-masing cerita di antara satu sama lain. Yang masuk dalam penjara, bukan masuk dalam penjara, kadang-kadang sama-sama dalam hospital tu kan. Dalam hospital tu, kalau wad yang besar terbuka tu, masing-masing tengok, senyum. Mula-mula senyum dulu, lepas tu tanya, sakit apa, dia tanya. Sakit apa? Kemudian jawab, sakit kencing manis. Oh, saya darah tinggi je, dia sebut. Masing-masing akan cakap. Tu sama-sama di atas dunia pun cakap. Bayangkan apabila mereka tidak diazab. Apabila tidak diazab dalam kubur, sementara menunggu saat yang dinamakan dengan kiamat. Menunggu saat yang disebut dengan kiamat, masing-masing tanya khabar. Macam mana kita, macam mana keadaan kematian, bila meninggal dunia macam mana? Macam mana menghadap depan Allah? Masing-masing akan bicara yang tak terhenti-henti lagi dah. Kerana masa di atas dunia kepenatan, di waktu inilah kerehatan. Satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang mukmin ni orang yang berehat dengan kematian dia. Dia meninggal dunia tu dia berehat. Masuk je dalam kubur, dia rehat. Satu Rasulullah SAW kan pernah satu ketika Rasulullah tengok satu mayat yang lalu je, Rasulullah sebut terus, mustarih
au mustarah min, kata Rasulullah. Merehatlah dia ataupun direhatkan ke atasnya. Lalu lepas pada mayat tu lalu jauh sikit, berlalu jauh sikit, lalu barulah Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, kamu sebut berehat, kamu sebut direhatkan ke atasnya, apa bezanya ya Rasulullah? Apa beza di antara orang berehat dan orang yang direhatkan ke atasnya? Lalu katanya Rasulullah, orang mukmin kalau mana dia meninggal dunia, dia mula berehat daripada kepenatan hidupnya. Hidup di atas dunia ni penat, buat amal soleh ni penat, semua penat. Para hadirin sekalian, carilah amal soleh yang tak penat. Membina keluarga penat, membaca Al-Quran Karim penat, mendengar kuliah penat, lalu pula tabun derma lagi penat. Nak sebutnya penat memanjang dalam hidup kita. Penat je dalam hidup kita ni, berterusan je kitanya. Kepenatan dengar cemuhan, cacian, makian. Apa yang orang tak sebut? Hati sakit, jiwa penat, tubuh badan kita tidak dihargai pada pandangan manusia. Kepenatan ini masuk dalam kubur, kerehatan. Tetapi kata Rasulullah, orang yang tidak mukmin, orang berehat dengan kematian dia. Dia mati saja, orang berehat terus. Mati juga dianya akhirnya. Lama dah berdoa nak suruh mati-mati, tak mati-mati dia, akhirnya mati juga hari ini. Orang berehat dengan kejahatan dia, dengan dia mati ini sendiri. Kita berdoa pada Allah biar kita ni terselamat daripada keadaan orang yang berdoa, orang suka dengan kematian kita. Jangan biar orang rasa kehilangan. Meninggal dunia kita ni, orang terasa kehilangan. Tak ada dah seorang tu, tak ada dah orang ni. Ni maknanya orang ni bernilai dalam hidup. Di sana setiap roh memiliki teman yang sejajar sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan di dunia. Boleh tengok berbeza-beza orang, berbeza-beza keadaan seseorang ini sendiri. Roh tersebut berbeza-beza. Ada orang yang dilayan oleh yang namakan dengan bidadari-bidadari. Ada yang berjalan dalam keadaan yang dianya dilayan oleh para malaikat Allah. Berbeza-beza keadaan yang sedang berlaku. Ruh para nabi berada pada tempat yang tertinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja yang mentaati Allah dan juga Rasul, wa man yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat pada Allah dan juga Rasul, fa ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Disebut dalam surah yang keempat ni, ayat ke-69 tersebut, dia kata apa dia? Siapa yang mentaati Allah dan juga Rasul, orang yang taat pada Allah dan juga Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi anugerah nikmat Allah. Allah akan bagi nikmat Allah pada mereka, iaitu para nabi. Para nabi, di kalangan para nabi siapa? Orang yang paling terbaik di kalangan manusia ini sendiri. Kemudian di kalangan para siddiqin, dan juga orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh, mereka itulah wahasuna ulaika rafiqa. Orang itulah orang yang paling baik dan paling dekat, teman-teman yang dekat dengan diri kamu. Rafiqa dipanggil, orang-orang yang paling baik untuk dijadikan panduan dalam hidup kamu. Ini gambaran bagaimana orang mukmin. Orang mukmin, orang yang taat pada Allah dan juga Rasul, kedudukan dia macam ni lah yang Allah bagi. Ni je orang yang terbaik, orang-orang yang ditentukan oleh Allah, orang yang baik. Para nabi, kemudian para nabi dan para rasul, orang yang mati syahid di jalan Allah, orang yang saleh, dan orang-orang yang diberi an'amallahu alaihim, orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka. Persahabatan tersebut berlaku selamanya, baik di dunia, di alam barzakh, dan di alam akhirat. Bila kita bersahabat ni, para hadirin sekalian, bersahabat di dunia lagi, kena bersahabat di dunia lagi. Dengan para nabi, kena bersahabat sekarang. Jangan dalam kubur baru nak bersahabat, tak jumpa. Dengan nabi ni sekarang lagi bersahabat. Macam mana cara kita nak bersahabat dengan Rasulullah, dengan nabi sekarang? Selawat ini tanda kita sedang bersahabat. Kita bersahabat dengan Rasul. Macam mana kita bersahabat dengan Rasul? Menghidupkan sunnah Rasul, menjaga sunnah Rasul. Artinya kita sedang bersahabat dengan Rasul. Maknanya kita berkawan dengan dia sekarang. Walaupun Rasulullah SAW sudah wafat, tapi kita merasakan Rasulullah seolah-olah ada dengan diri kita. Dalam keluarga kita, kalau Rasulullah datang ke rumah kita lah, misal contohnya, boleh tak Rasulullah SAW tersenyum indah melihat kita? Ataupun waktu mana Rasulullah SAW datang ke masjid kita ni,
datang di masjid kita ni, Rasulullah SAW seronok tak melihat kita. Gambaran semua keadaan ini maknanya kita sedang bersahabat dengan Rasul. Keadaan yang ni yang digambarkan dalam program Laukana Bainana tu. Program Laukana Bainana ni seolah-olah kalaulah Rasulullah ni ada dengan kita, kalaulah Rasulullah ada dengan kita, hidup ni kita kena sentiasa begitu. Kalaulah Rasulullah ada dalam rumah tangga kita, macam mana kita akan buat? Rasulullah SAW nak tengok macam mana rumah tangga kita. Kalaulah Rasulullah sentiasa ada kita dengan Rasulullah, macam mana agak-agak kita dengan Rasulullah SAW. Maknanya gambaran orang yang hidup merasakan Rasulullah SAW ni ada dengan dia akan berterusan pada diri dia untuk dia menjaga hubungan dia dengan Nabi. Kita hidup dengan para alim ulama macam mana? Kita meraihkan alim ulama bagaimana? Sebab kita nak hidup dengan mereka di alam barzah nanti, kita akan bersama dengan mereka. Suatu anak-anak kita dan kita sendiri kena pastikan ada guru. Dalam hidup kita ni kena ada murabbi. Murabbi maksudnya setiap seorang mesti ada 10 orang murabbi, 13 orang murabbi, pendidik diri dia. Walaupun para haniskan dah tak belajar di peringkat menengah, tak belajar di peringkat yang disebut dengan kita belajar dalam keadaan yang formal, tapi kita tak belajar dalam bentuk formal pun. Kalau kita tak belajar dalam bentuk formal pun, kita mesti ada murabbi. Murabbi, orang yang kita boleh tumpang dengan dia. Para haniskan, boleh jadi para haniskan waktu mana hari Jumaat begini, para haniskan tumpang dengan ilmu anda yang ada sikit. Pada hari yang lain, para haniskan tumpang dengan ilmu-ilmu orang lain pula, ustaz-ustaz yang lain pula. Ustaz-ustaz yang ada ni semua akan kena jawab di hadapan Allah nanti. Dia kena jawab. Ustaz ni, para haniskan jangan ingat apabila dia tak datang, dia boleh rehat gitu je. Tak. Dia kena jawab depan Allah. Kenapa dia datang lewat? Dia kena jawab depan Allah. Kenapa dia tak datang? Dia kena jawab depan Allah. Kenapa dia begini? Kenapa dia begini? Semua dia kena jawab depan Allah. Katakanlah dia tak datang. Ada setengah ustaz, misal contohnya, kita jemput dia tak datang. Tapi dia jawab kereta rosak, dia jawab apa dia susah, dia jawab macam-macam gaya alasan. Tapi kita tahu dia pergi ceramah tempat lain, misal contohnya. Dia kena jawab depan Allah. Dia kena jawab kenapa dia menipu. Ataupun misal contohnya, kerana dia ni murabbi orang. Dia ni tempat pergantungan orang. Kalaulah misalnya contoh, kalau dia tak nak murabbi, dia kena belajar untuk mencari murabbi. Dalam hidup kita ni, tak ada seorang pun yang boleh terlepas daripada ikatan orang yang alim dalam hidup mereka. Mereka kena tahu siapa yang tempat mereka bergantung. Anak-anak kita, dia kena tahu dengan siapa dia bergantung. Kita kena bagi tahu, ni ustaz ni kamu kena belajar, orang ni kena belajar. Satu Imam Syafi'i semenjak daripada kecil lagi, ibu dia hantar dia pada guru-guru. Belajar dengan guru ini, belajar dengan Imam Malik, belajar dengan orang tu, belajar dengan orang ni. Dengan tujuan apa dia? Orang ni lah yang kamu akan tumpang sampai di alam kubur nanti. Orang ni lah yang kamu kena tumpang sampai bila? Sampai di padang mahsyar nanti. Orang yang alladzi an'ama alaihim, orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ni, kita tumpang dengan mereka. Kalau kita tak ada orang yang kita tumpang, bahaya besar para hadirin sekalian. Bahaya para hadirin sekalian. Kalau para hadirin sekalian, anak-anak kita tanya, kamu belajar dengan siapa? Ustaz kamu, ustazah kamu siapa ya? Ustaz kamu, ustazah kamu siapa? Dia kata tak ingatlah siapa. Wayne Rooney, kamu kenal Wayne Rooney? Misalnya contoh pemain bola tu, kamu kenal siapa? Kamu kenal Undertaker, kenal Undertaker macam contoh. Kamu kenal siapa dia lagi? Kamu kenal selebriti ni? Kamu kenal nama orang tu? Kamu kenal nama Siti ... misal contoh. Orang yang kamu kenal dengan siapa? Kamu akan bersama dengan mereka. Kamu akan bersama dengan mereka. Orang yang kamu kenal ni lah kamu akan bersama dengan mereka dalam kubur nanti. Kalau kamu bersama dengan mereka di dunia, kamu bersama dengan mereka dalam kubur nanti. Kamu akan bersama dengan mereka di akhirat nanti. Kalau mereka, ikon dalam hidup mereka siapa? Cuba tengok dalam bilik mereka, gambar siapa yang mereka tampal. Kalau dalam apa dia, file mereka, siapa yang mereka sentiasa ingat? Dalam iPod dengan iPad mereka ni, nak sebutnya dalam mereka, siapa yang mereka sentiasa ingatkan dalam jiwa mereka? Dalam handphone mereka, siapa yang mereka sentiasa ingat? Yang ni akan bersama dengan mereka, bukan sakat di dunia, bahkan dalam kubur, bahkan di padang mahsyar. Mereka tak boleh terlepas. Maknanya kalau mereka kenal Justin Bieber, misal contoh,
Kita kena sebut ni nama-nama orang ni, orang yang dikenali di kalangan masyarakat kita. Kalau mereka kenal orang ni lah mereka akan bersama nanti dalam kubur. Mereka menjadi kegemaran. Cuba tengok yang namakan dengan apa dia, yang disebut dengan CD penyanyi-penyanyi ni, semua mereka beli. Yang original pula tu, CD kuliah ustaz tak dibeli, misal contohnya. Dia kena jawab depan Allah. Jawab depan Allah nanti. Kenapa dia? Orang ni dia akan jawab sampai dalam kubur nanti. Bersama dengan siapa dalam hidup mereka. Kerana mereka hidup atas dunia, orang ni masuk dalam kubur nanti dengan orang ni. Di padang mahsyar nanti dengan orang ni. Dia sebab apa dia beli majalah Mangga Mempelam Queen ni, misal contohnya. Orang ni dia kena jawab. Kenapa dia tak beli buku-buku agama? Kenapa dia tak beli majalah Solisi? Kenapa dia tak beli majalah yang baik dan sebagainya? Kenapa dia tak beli majalah-majalah yang baik ni? Kenapa dia boleh beli majalah-majalah yang buruk ini? Semuanya dia kena jawab. Masuk dalam kubur dengan orang ni lah. Masuk di padang mahsyar dengan orang ni lah. Sampailah di hadapan Allah, dia kena jawab, dan dia kena jawab di hadapan Allah. Inilah persahabatan yang berlaku selamanya, baik di dunia, di alam barzakh dan di akhirat kelak. Yang tu yang dimaksudkan oleh Tuan kitab kita. Maksudnya persahabatan ini bersama dengan kita di atas dunia, masuk dalam kubur, sampai kita daripada mahsyar Allah. Suatu kita makan, kena makan cara Rasulullah. Kita tidur, kena tidur cara Rasulullah. Kita berjalan, kena berjalan cara Rasulullah. Kita berpakaian, kena berpakaian cara Rasulullah. Dan kita berekonomi cara Rasulullah. Kita berpolitik cara Rasulullah. Bernegara cara Rasulullah. Semua sekali kena hidup dengan cara Rasulullah. Barulah masuk dalam kubur, Rasulullah akan sebut, inilah umat aku dan inilah kekasih aku. Kalau kita tak boleh, kita yang dalam bab ekonomi kita cari selain daripada Rasulullah. Dalam bab apa dia? Dalam bab yang lain kita cari ikon yang dalam hidup kita ni bukan Rasulullah, bukan sahabat Rasulullah. Habis paraniskan. Tak percaya, tunggu mati, senang kita. Tengok waktu mana kita mati nanti, kita akan jumpa bagaimana sesatnya manusia. Kerana apa dia? Kerana manusia hidup dalam keadaan hilang pedoman. Hilang pedoman kerana tidak bersama dengan siapa yang bersama dengan dia di atas dunia. Dia akan terbawa-bawa sampai di alam barzakh dan terbawa-bawa sampai di akhirat nanti. Dalam Al-Burhan fi Ulumul Quran disebut firman Allah Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ. Jangan sekali-kali kamu merasakan orang yang gugur di jalan Allah itu mati begitu saja, tidak. Bahkan mereka hidup. Mengenai firman Allah di atas, Syaidalah mengatakan bahawa jika dikatakan bagaimana mampu orang yang mati itu hidup, orang tanya macam mana orang dah mati dianggap hidup lagi? Macam mana orang dah mati dianggap hidup? Kami akan menjawab, mungkin Allah menghidupkan mereka di dalam kubur mereka dengan roh-roh mereka. Dengan roh-roh mereka berada di bahagian tertentu daripada badannya. Boleh jadi mata dia, boleh jadi yang lain tak bergerak, tapi mata dia bergerak. Orang yang meninggal dunia, kita tak tahu. Ataupun pada bahagian tertentu jari dia bergerak. Boleh jadi pada apa dia? Pada bahagian tertentu yang dia dihidupkan oleh Allah. Dengan sedikit bahagian daripada badan itu, mereka sudah merasakan kenikmatan dan kelazatan. Kalaupun Allah tak hidupkan seluruh jasad, Allah hidupkan satu bahagian pun, mereka dah rasa kelazatan. Macam kita kan, kadang-kadang kita kebas kaki. Bila kita kebas kaki, tak rasa dah lazat. Berjalan pun tak rasa. Kadang-kadang kita kebas lidah. Kita kebas lidah kita ni, kena terminum air panas, misal contoh. Minum air panas, tak terasa lagi pada lidah kita. Dalam keadaan sebegini, dalam keadaan sampai peringkat demikian ini, tak terasa ni, kita hilang nikmat. Nikmat jalan tak terasa. Nikmat melangkah dah tak terasa. Tapi cuba kita ni tak ada rasa kebas. Sekarang tak ada dah rasa kebas. Kita terasa nikmat sentuh kita terasa. Nikmat mata mandang kita terasa. Kerana apa dia? Kerana yang ni dah tak ada pada diri kita. Demikian orang dalam kubur. Orang dalam kubur, orang yang meninggal dunia ni, orang mati syahid di jalan Allah, boleh jadi Allah bukakan celik mata dia. Celik mata satu bahagian pun dirasakan kenikmatan. Pada diri dia. Mereka sudah merasakan kenikmatan dan kelazatan, sebagaimana seluruh badan manusia merasa kedinginan ataupun kepanasan dengan tersentuhnya sedikit badannya dengan suatu yang dingin ataupun panas. Bila kita terlampau sejuk sangat, tak terasa juga. Kadang-kadang kan kalau kita sejuk sangat,
dah sejuk sangat, kita biasa pegang ais, misal contohnya. Pegang ais, dah tak terasa dah, kebas dah pada jari kita. Di waktu itu kita pegang yang lain pun tak terasa. Kenapa? Kerana dia seolah-olah sudah kelu. Tapi waktu mana kita dah pulih balik, kita terasa dah. Pegang balik, ni kertas kita sebut. Pegang saja kita terasa ni papan. Kenapa dia terasa? Kerana dia sudah hidup. Dan hidup ini menandakan kenikmatan dalam hidup seorang. Ada yang berpendapat yang dimaksudkan dengan jasad-jasad mereka itu tidak diuji dalam kubur mereka dan tidak terputus hubungan mereka adalah mereka itu tetap hidup di dalam kubur. Mereka seperti layaknya orang-orang yang hidup di dunia ini sendiri. Ni ada yang sebut mereka tidak diuji, tapi mereka terasa sebagaimana orang di atas dunia. Terasa nikmat orang yang gugur syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam tafsirnya, Abu Hayyan mengatakan mengenai ayat ini para ulama berbeza pendapat mengenai erti kehidupan itu sendiri. Macam mana hidup orang yang mati syahid? Ada yang berpendapat ertinya bahawa arwah mereka tetap hidup tanpa jasad. Kerana seperti kita ketahui, jasad mereka hancur dan binasa. Sedangkan yang lain berpendapat bahawa orang yang mati syahid itu tetap hidup, baik roh maupun jasadnya. Yang demikian itu kerana kita dapat menjangkau dan kerana kita tidak dapat menjangkau dan merasakannya. Kita hanya melihat secara fizikal mereka meninggal, padahal sesungguhnya mereka hidup. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu melihat gunung-gunung itu, kamu menyangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan seperti jalannya awan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah yang ke-27 ayat 88 ini sendiri. Kamu tengok gunung tu keras aja, tak hidup kan? Tak, dia berjalan, dia bergerak sebagaimana bergeraknya awan, katanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bergerak, pergerakan itu berjalan, kita tak nampak kerana kita duduk satu tempat ini sendiri. Ini perjalanan yang Allah susun. Kita nampak dia kadang-kadang lama-lama lagi besar, lagi lama lagi besar. Maknanya hidup. Tak payah banyak pun, tahi lalat kita je senang kita. Tahi lalat kan, ada yang tahi lalat lagi lama lagi besar, lagi lama lagi besar. Tahi lalat hidup dipanggil. Yang benar-benar demikian nak sebutnya, kamu sangka dia mati? Tak, dia hidup. Dia hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah dengan orang yang gugur syahid. Orang yang gugur syahid ni, perbincangan dia maknanya, kalau kita ziarah ke kubur mereka tahu orang ni ziarah dan orang ni ziarah. Hal itu sebagaimana yang sedang tidur itu terlihat pada posisinya, padahal dalam tidurnya dia menikmati sesuatu ataupun merasakan kesakitan. Kadang-kadang kita tengok orang yang tidur, misal contoh, orang yang tidur dia duduk satu tempat je, tak bergerak, tapi dia dah merantau seluruh dunia dah, round seluruh dunia dah. Kadang-kadang dia bangun tu dia senyum je. Senyum apa kita tanya? Mimpi indah dia sebut mungkin. Mimpi indah. Semalam tidur mimpi yang menyeronokkan, mengembirakan. Kadang-kadang bangun je masam je dia. Tanya kenapa? Alah, kena kejar aku rimau dia sebut. Tidur tadi mimpi menakutkan dan menggerunkan. Ada salah orang disebut adana, dia kata, saya tak nak tidur lah Ustaz, takut. Tidur je takut. Tidur je dia kata. Tidur tu ada je orang datang nak tikam. Ada je harimau yang nak kejar. Dia kata, kenapa Ustaz? Asyik tidur je nampak harimau. Saya tak pernah pergi zoo pun dia sebut. Nampak harimau tu datang je dalam hidup saya. Kenapa Ustaz? Dia sebut demikian. Anda kata boleh jadi gangguan-gangguan dalam hidup lah. Yang mengganggu dipanggil demikian. Tapi kalau orang yang mimpi harimau, buaya, kerap sangat, itu tanda saka. Saka yang mengganggu dipanggil. Saka ni masalah. Pusaka tak masalah langsung. Kalau pusaka tu senyum je kita ni. Saka ni dia mengganggu. Sehingga kan saka ni kalau sekiranya dibiarkan berterusan, dia akan mengganggu banyak benda lah pada diri kita ni. Kalau kita tahu tanda kita saka ni biasanya mimpi macam tu lah. Kemudian sakit belakang kuat sangat. Kemudian tidur gigi dah bunyi. Kak gigi dah bunyi. Itu tanda saka yang mengganggu dipanggil. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, janganlah kalian mengatakan bahawa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup tetapi kalian tidak menyedarinya.
walakin la tash'urun. Akan tapi kamu tidak menyadari bagaimana mereka keadaan mereka ini sendiri. Dengan firman itu, dia bermaksud mengingatkan orang yang beriman bahawa mereka tidak mengetahui kehidupan tersebut secara panca indera kita tak terasa. Orang yang beriman kalau mandang macam biasa, tak nampak pun. Oleh kerana itu, orang yang mati syahid itu berbeza daripada orang yang lain. Orang mati syahid berbeza. Seandainya yang dimaksudkan hanyalah kehidupan pada rohnya saja, bererti tidak ada perbezaan antara dia dengan orang mati syahid. Dengan orang yang tidak mati syahid, kerana seluruh arwah manusia memang tetap hidup, dan kerana seluruh orang yang beriman mengetahui adanya kehidupan pada arwah-arwah tersebut. Jika demikian halnya, bererti firman Allah Ta'ala, tapi kalian tidak menyadari, tidak ada maknanya. Perhatian sekarang ni perbincangan ulama' lah. Ulama' bincang, dia hidup pada roh dengan jasad ke, ataupun roh saja yang hidup? Yang confirm, roh hidup. Roh hidup. Jasad perbincangan para alim ulama'. Ada yang ulama' kata Allah bagi jasad baru. Ada ulama' kata tak, jasad sama juga. Jasad sama juga. Lalu ulama' yang kata jasad yang sama ni macam mana dia nak jasad yang sama sedangkan dia hancur, badan dia hancur. Misalnya contoh, kita buat contoh apa dia, Ja'far bin Abi Talib. Ada pada diri dia lebih kurang 70 panahan anak panah yang menembusi jasad dia. Macam mana dia nak boleh hidup dalam keadaan jasad dia sudah hancur? Ini katanya para alim ulama bincang benda demikian. Berbeza-beza pandangan. Kita tak usah pening kepala. Yang pentingnya kita boleh mati syahid. Sudah cerita. Jangan sampai kita tak mati syahid. Doa pada Allah, ya Allah aku nak mati syahid ya Allah. Dalam doa kita tu minta, ya Allah bagilah peluang untuk aku mati syahid ya Allah. Dalam hidup kita, asy-syahidu amanina. Syahid itu menjadi cita-cita dalam hidup kami. Ibnu Rajab mengatakan, kami pernah menuturkan riwayat melalui Farad Ibn Jamal. Dia menceritakan bahawa Abu Al-Mughirah berkata, aku belum pernah melihat orang seperti Al-Mu'afiq bin Imran. Lalu dia menyebut keutamaan dan kelebihannya, dan kemudian menuturkan sebahagian daripada saudara-saudaraku memberitahuku bahawa Ghanim mendatangi Mu'afiq bin Imran setelah mana dia dikebumikan. Lalu dia mentalkinkan Mu'afiq yang sudah berada dalam kuburnya seraya mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kemudian Mu'afiq pun mengikuti ucapannya itu sendiri. Ini ada yang dia sebut demikian. Ada orang yang pergi talqin dekat dengan kubur, kemudian dia sebut la ilaha illallah. Tiba-tiba orang dalam kubur tu sebut la ilaha illallah juga. Itu demikian. Pun ada kes yang demikian. Kita kalau orang dalam kubur sebut la ilaha illallah, terloncat kita, lari terus. Maknanya gambaran apa dia? Maknanya orang dalam kubur ni orang mati syahid di jalan Allah. Orang ni hidup. Dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan fakir pernah menuturkan cerita daripada seorang, dia hendak melakukan suatu perbuatan keji bersama seorang pemuda di sebuah lokasi di Khurafah. Menjawab ajakan itu, pemuda itu berkata padanya, demi Allah aku tidak akan berbuat maksiat di sini selama-lamanya, kerana dulu aku pernah melakukan kemaksiatan itu sekali. Tiba-tiba ada kuburan yang terbelah dan penghuninya berujar kepadaku, tidakkah kalian malu kepada Allah? Dia ada nak, katakanlah nak buat maksiat. Nak buat maksiat ni tak semestinya berzina, buat benda yang dilarang oleh Allah, tak. Tapi nak buat maksiat ni maknanya boleh jadi nak mengumpat ke dan sebagainya. Dalam keadaan baru nak mengumpat, dia kata tak nak. Ni kawasan dekat kubur ni kan. Kubur ni aku pernah dahulu aku duduk kat sini. Tiba-tiba kubur tu terbelah dan ada orang yang keluar daripada kubur tersebut. Kamu tak malu pada Allah ke? Ni yang terjadi perkara-perkara demikian. Anda pergi ke Perlis, orang cerita, kan anda pernah cerita, ada seorang hamba Allah, dia kontraktor, dia meninggal dunia. Waktu mana dia meninggal dunia, anak-anak dianya, lepas kubur dia dikebumikan, rumah dia dekat dengan kubur, dekat dengan masjid juga. Masjid tu dekat lah. Kemudian malam tu, hari pertama dia meninggal dunia, malam tu anak dia buat program karaoke. Nak buat program karaoke ni, nak karaoke. Waktu mana anak dia nak karaoke ni, malam petang tu anak dia nampak ayah dia bangun daripada kubur. Ayah dia angkat tangan, jangan buat ni, bagi tahu pada anak dia, jangan buat. Nak sebut gambaran apa dia? Ada orang gambar, boleh jadi yang ni cerita pada anak.
Imam tu tanya pada anak. Dia kata, apa benda tu Ustaz? Anak dia datang berkejaran bagi tahu pada imam. Ayah saya hidup balik, dia sebut. Tak, bukan. Boleh jadi qarin, boleh jadi orang, boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak selamatkan anak-anak ni. Jangan buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita yang berlaku masyarakat kita ni ada benda-benda yang demikian dia buat, dan banyak kes-kes yang terjadi yang patutnya kita menjadi pengajaran pada diri kita ni sendiri. Ibnu Abi Ad-Dunya, kita sambung akan datang dia insya-Allah. Ibnu Abi Ad-Dunya ni mudah-mudahan banyak sikit lagi ni nak habis ni kitab ni. Laju sangat kan habis kitab, tak tahu nak baca kitab mana pula kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.